Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azlan bin Ismail, pelajar Universiti Sultan Azlan Shah, nombor matrik D18210659. Hari ini saya akan menceritakan serba sedikit dalam sirah Nabi, iaitu kisah peperangan Bani Nadir. Bani Nadir ini ialah adalah rakyat Yahudi yang tinggal berjiran dengan kota Madinah. Mereka juga merupakan sekutu Khazraj. Mereka telah memeterai perjanjian dengan orang Islam sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian keamanan dan kerjasama dengan orang Islam yang kami telah sebut sebelum ini. Namun, tabiat dan kianat yang mengakar umbi dalam hati dan jiwa Yahudi, iaitu Bani Nadir, telah mendorong mereka untuk melanggar perjanjian mereka. Ketika Rasulullah SAW dan beberapa orang sahabat baginda berada di perkampungan Bani Nadir, baginda telah bersandar ke dinding rumah kaum tersebut. Tiba-tiba mereka ingin melakukan komplot jahat untuk membunuh baginda dengan cara melontarkan batu daripada atas, melempar ke batu daripada atas terus ke arah baginda Rasulullah SAW. Baginda SAW mengetahuinya. Lalu baginda terus bangun secepat yang mungkin, seolah-olah beliau mempunyai sesuatu yang hendak dilakukan. Lalu baginda ke Madinah dan diikuti oleh para sahabatnya. Kemudian baginda mengutuskan Muhammad bin Maslamah kepada Bani Nadir. Kemudian baginda kepada Bani Nadir memberitahu pesanan daripada Rasulullah SAW. Pesanannya berbunyi, kamu hendaklah keluar daripada negaraku. Jangan kamu tinggal bersama-samaku di sini. Kamu telah cuba melakukan pembelotan kepadaku. Kemudian baginda Rasulullah SAW memberi tempoh 10 hari kepada mereka untuk keluar daripada kampung tersebut. Bani Nadir ini, setelah keesokan harinya, Bani Nadir bersiap-siap untuk keluar daripada kampung mereka setelah menerima amaran daripada Rasulullah SAW atas pembelotan daripada kaum Bani Nadir Yahudi itu. Namun ada seorang ketua golongan munafik, iaitu Abdullah bin Ubay, yang mengutuskan utusannya kepada Bani Nadir. Melalui utusannya, beliau melarang Bani Nadir keluar daripada perkampungan mereka dan berjanji untuk menghantar 2,000 orang tentera daripada kaumnya untuk mempertahankan mereka. Justru itu mereka mengubah fikiran daripada keluar dari perkampungannya kepada bertahan di dalam kubu mereka. Mereka menghantar utusan kepada Nabi Muhammad SAW. Utusannya berbunyi, kami tidak akan keluar daripada kampung halaman kami. Buatlah apa yang kamu suka. Oleh itu baginda Rasulullah SAW keluar daripada Rasulullah SAW bersama sahabatnya keluar untuk memerangi mereka. Panji-panji baginda dibawa oleh Ali bin Abi Talib. Apabila Yahudi melihat tentera Rasulullah SAW, mereka merejam tentera Islam itu dengan anak panah dan melemparkan batu ke arah tentera Islam. Bantuan yang dijanjikan kepada mereka
uh, bantuan yang dijanjikan kepada mereka oleh ketua munafik tidak sampai. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka, namun mereka tetap sabar menahannya. Selepas itu baginda terpaksa menebang pokok-pokok kurma mereka. Lalu pada waktu itu mereka berkata, kami akan keluar dari negeri kamu. Itu menunjukkan diorang sudah mengalah, iaitu kaum Yahudi Bani Nadir telah mengalah dalam peperangan itu. Selepas itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan syarat kepada mereka agar keluar daripada kampung tersebut tanpa membawa senjata. Mereka hanya dibenarkan keluar dengan harta mereka sendiri yang mampu dibawa oleh seekor unta. Mereka hanya dibenarkan baginda juga menjamin darah mereka akan terpelihara, tidak akan ditumpah walaupun setitik. Apabila mereka ingin keluar dari kampung halaman mereka mengambil segala benda yang boleh dibawa dan meruntuhkan rumah-rumah mereka agar orang Islam tidak dapat menggunakannya. Mereka berangkat keluar. Ada yang sebahagian daripada Yahudi Bani Nadir ini berhenti untuk menetap di Khaybar, iaitu 100 batu dari Madinah. Sementara sebahagian yang lain berhenti menetap di Jas, iaitu selatan Syam. Namun hanya 2 orang sahaja daripada mereka yang terselamat. Surah Al-Hajj yang diturunkan berkenaan peperangan ini, iaitu peperangan Bani Nadir. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ialah Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim liawwalil hashr ma zanantum an takhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam tahtasibu wa kazafa fi qulubihim murru'ba tukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'azzabahum fil dunya walahum fil akhirati azabun nar. Zalika biannahum saqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallaha hasadidul iqab. Yang bermaksud ialah dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab daripada perkampungan halaman mereka. Pada julung-julung kali mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kamu wahai umat Islam tidak menyangka bahawa mereka akan keluar disebabkan bilangan yang ramai dan pertahanan yang kuat. Dan mereka pula menyangkakan bahawa benteng-benteng mereka akan dapat menahan serta memberi perlindungan kepada mereka dari azab Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpa azabnya kepada mereka dari arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka. Serta dilemparkannya perasaan cemas takut ke dalam hati mereka. Lalu mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dari berbuat demikian dari dari dalam, sambil tangan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman yang mengepung mereka berbuat demikian dari luar. Maka insaflah dan ambillah pelajaran dari peristiwa itu, wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya. Dan kalaulah tidak kerana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pengusiran mereka di dunia, dan mereka pula akan beroleh azab seksa neraka pada hari akhirat kelak. Mereka ditimpakan azab yang demikian kerana mereka menentang perintah Allah dan Rasul. Dan ingatlah, sesiapa yang menentang perintah Allah, maka sesungguhnya amatlah berat azab seksanya daripada azab seksanya. Al-Hasr ayat 2 hingga 4. Dengan ini berakhirlah cerita saya serba sedikit tentang sirah Nabi yang bertajuk Peperangan Bani Nadir. Dengan ini saya menutup kata daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.